Selalunya tubuh badan yang sakit sahaja perlu dirawat, kerana jika tidak berbuat demikian akan mendatangkan pelbagai masalah kepada kesihatan. Tetapi agak ganjil juga jika dikatakan cinta yang sememangnya wujud dalam diri setiap orang itu juga perlu dirawat. Mungkin agak mustahil dilakukan kerana hal seumpama ini tidak pernah didengari. Sebaliknya, cinta jika tidak dirawat tentunya akan mengundang padah. Dari konteks ini, ada orang bercinta kemudiannya terus kahwin. Tidak kurang juga yang telah bertunang pada awalnya terpaksa memutuskan hubungan kerana sedikit sengketa. Malahan terdapat juga yang telah mendirikan rumah tangga sehingga telah mempunyai cahaya mata terpaksa akur dengan suratan takdir yang akhirnya rumah tangga tersebut menemui kegagalan. Harapkan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Berdasarkan kepada hakikat tersebut menunjukkan bahawa setiap orang mempunyai naluri cinta dan ingin disayangi oleh pasangan masing-masing. Dengan adanya naluri tersebut akan terbitlah keinginan nafsu, kerana setiap orang mempunyai naluri yang sedemikian. Dengan adanya nafsu akan wujudlah kenikmatan hidup bersama pasangan idaman. Sebaliknya, jika ketiga-tiga naluri tersebut tidak wujud pada diri seseorang, pasti ada sesuatu yang tidak kena kepada individu berkenaan. Justru sewajarnya, individu yang bermasalah itu perlu mendapatkan rawatan yang sepatutnya supaya tidak mendatangkan kemudaratan. Bagi mengetahui hakikat berkenaan pertemuan CRTV dengan pakar rawatan sakit cinta Encik Idris Shah Zakaria dari Kampung Tasik Berangan, Pasmas Kelantan, menemukan jawapan di sebalik permasalahan hubungan suami isteri sejak kebelakang ini yang dikatakan indah khabar dari rupa. Pasangan yang dianggap sanggup renangi lautan api ketika awal percintaan akhirnya tewas kerana setelah melalui badai bergelora tidak lagi berdaya mengalurkan lagu cinta dan harapan menggunung sebelum ini untuk hidup semati, akhirnya kecundang jua disebabkan suatu perkara kecil sahaja. Encik Idris Shah Zakaria yang sememangnya pakar dalam permasalahan hubungan cinta boleh membantu memulihkan hubungan suami isteri yang diambang perceraian, akhirnya menjadi pasangan ideal yang sentiasa diwarnai kasih sayang sehingga akhir hayat. Selain itu, beliau turut menemukan jodoh kepada individu yang sukar mendapat jodoh tetapi tidak pernah berkahwin. Sama ada masih dara, duda dan janda yang ingin mencari pasangan baru, menaikkan seri wajah dan awet muda secara tradisional sehingga suami yang melihatnya akan sentiasa menyayanginya sepenuh hati, mengembalikan anak-anak, suami atau isteri yang lari dari rumah supaya pulang ke pangkuan keluarga masing-masing, membantu pasangan untuk mendapatkan zuriat sendiri, memudahkan wanita bersalin atau melahirkan anak. Bahkan beliau juga mampu menepis santau akibat dengki khianat orang lain sama ada pada diri individu dan sebagai pendinding rumah. Menurut Encik Idris Shah, bagi menjelaskan istilah cinta dalam konteks manusia, beliau menggunakan kaedah haiwan supaya setiap orang mudah memahaminya. Katanya, melalui kaedah sedemikian, persoalan cinta terbahagi kepada 3 kategori, umpamanya cinta burung serindit, cinta kucing dan cinta tikus. Pertama, cinta burung serindit. Jika diistilahkan kepada seorang suami, suami akan sentiasa menyayangi isterinya itu tanpa mengira dalam keadaan mana sekalipun. Jika si suami mendapatkan makanan atau berpeluang makan di luar, si isteri yang diutamakannya, iaitu lebih rela makan bersama-sama isterinya di rumah kerana terlalu menjaga hati dan sayangkan isterinya. Begitu juga dengan isterinya akan mengutamakan suaminya terlebih dahulu dalam apa jua perkara daripada kepentingan lain. Dengan kata lain, lelaki dan wanita dalam ciri ini sanggup berkorban demi pasangannya. Cinta seumpama ini sukar dimiliki atau dicari dalam kategori manusia, lebih-lebih lagi di zaman moden hari ini, di mana manusia sentiasa sibuk dan mementingkan kerjaya dari segala-galanya. Kalau diibaratkan dalam sebuah filem, contoh paling jelas ialah seperti filem
Uda dan Dara serta Romeo and Juliet. Kedua cinta kucing pula dapat dikategorikan sebagai kesetiaan antara dua pasangan, khususnya suami dan isteri. Sebagai seorang suami, katanya, dia tidak mudah meninggalkan isterinya tanpa sebarang sebab, sekalipun isterinya itu ternyata di dalam kesulitan yang memerlukan bantuannya. Permasalahannya, tabiat cinta kucing ialah si suami termasuk dalam kategori seorang yang malas menunaikan tanggungjawabnya untuk bekerja mencari nafkah. Apa yang dia fikirkan ialah dapat tidur dengan lena dan sepuas-puasnya, malah selalu bangun lewat sehingga waktu tengah hari. Ketiga, cinta tikus. Orang yang memiliki cinta tikus suka menyakiti pasangannya. Kadang-kadang mereka akan memuju untuk mendapatkan harta kemudian mengikis atau menghabiskan harta pasangannya. Malah lebih parah lagi, ciri cinta tikus ialah suka bertukar-tukar pasangan serta kahwin ramai tanpa pengetahuan isterinya yang terdahulu dan kerap cerai silih berganti. Bagi saya, cinta burung serindik adalah cinta sejati dan setia yang sukar dicari sehingga hari ini. Ujarnya ketika ditanya tentang cinta dalam kategori mana patut dipilih oleh pasangan yang berhajat. Berdasarkan pengalaman Encik Idris Shah, selain cinta mempunyai 3 ciri, nafsu juga mempunyai tingkatan tersendiri yang meliputi 3 jenis seperti nafsu buaya, nafsu ular dan nafsu tikus. Pertama, nafsu buaya adalah kategori nafsu paling ganas yang kebanyakannya dimiliki oleh lelaki dan wanita. Apabila mereka melakukan hubungan seks, akan memakan masa yang agak lama dan lebih kerap. Bahkan beliau percaya individu yang memiliki nafsu buaya juga badan mereka masih berbau walaupun selepas mandi. Untuk mengetahui bentuk fizikal atau ciri lelaki dan wanita dalam kategori nafsu buaya ialah bagi lelaki, ibu jarinya besar dan pendek, berjambang lebat, bulu dada hingga ke perut, betis berbulu lebat dan tumit kelihatan berbonjol. Manakala bagi wanita pula mempunyai bulu kening yang lebat, bulu mata agak lentik, memiliki bentuk payudara yang besar, puting payudaranya ada bulu roma, memiliki pinggul besar dan labuh ketika duduk. Labu betisnya agak menonjol serta ibu jari kakinya agak pendek berbanding jari kaki yang lain. Apabila seorang bernafsu buaya dan nafsu ular berkahwin, pada adanya jodoh tidak akan kekal lama. Katanya mengingatkan kepada pasangan yang ingin mendirikan rumah tangga. Ini kerana jika isteri bernafsu buaya dan suami bernafsu ular, kekuatan nafsu buaya lebih hebat berbanding nafsu ular. Si isteri masih bernafsu sedangkan suami telah tewas di awal pertarungan lagi, katanya menambah. Jika perkara demikian berlaku, bermakna si isteri masih lagi tidak dapat menikmati dan merasai layanan seks suaminya, maka akan timbullah isteri curang kerana tuntutan batinnya gagal dipenuhi oleh pihak suami, ujarnya lagi. Katanya lagi, jika kedua-dua pasangan berlainan nafsu ketika tidur, sekalipun mereka tidak akan memberikan perhatian kepada pasangan, mereka lebih sanggup menjauhkan diri dan membelakangi pasangan masing-masing. Walaupun hal berkenaan dianggap sebagai alasannya, namun hakikatnya boleh diterima untuk menunjukkan seorang yang bernafsu buaya dan nafsu ular tidak akan mencapai keserasian dan hubungan sebagai suami isteri. Kedua, nafsu ular. Tabiat orang yang bernafsu ular ialah apabila mereka melakukan hubungan seks selalunya kerap tetapi tidak begitu lama. Dengan lain perkataan, orang memiliki nafsu jenis ini mampu melakukan hubungan seks setelah berehat buat seketika, kemudian diulanginya buat kali yang seterusnya. Ciri-ciri bagi lelaki yang bernafsu ular umpamanya ibu jari kaki agak panjang, tidak berjambang, tidak mempunyai bulu dan lengan, dada maupun perut. Manakala bagi wanita pula memiliki tumit yang kecil, batang otot atas tumitnya kelihatan panjang dan cengkung, ibu jari kakinya sedikit panjang dan tidak bertangkup dengan jari-jari kaki yang lain. Ketiga, nafsu kata. Tabiat orang yang bernafsu kata apabila melakukan hubungan seks selalunya agak perlahan, memakan masa yang agak lama tetapi tidak terlalu kerap. Jika dibandingkan dengan nafsu ular, nafsu kata lebih hebat lagi sehingga boleh mencecah 3 jam adalah biasa baginya. Sementara ciri-ciri lelaki bernafsu kata seperti mempunyai lengan agak besar daripada biasa dan terdapatnya bulu terutamanya di bahagian perut. Manakala bagi wanita pula lengannya yang besar sedikit berbanding orang lain serta berdada bidang. Menurut Encik Idris Shah seterusnya, nikmat seks bagi wanita ada 3 bentuk, iaitu yang pertama dipanggil telaga buruk.
diistilahkan sebagai bentuk organ faraj wanita. Faraj yang berbentuk telaga buruk ialah sempit di depan tetapi luas di bahagian dalam. Bentuk nikmat seumpama ini tidak memberikan kepuasan kepada lelaki. Maka wanita dalam ciri ini perlu banyak memainkan peranan untuk memberikan keseimbangan kepada lelaki. Kedua, faraj bentuk penunggul. Wanita yang memiliki faraj jenis ini ialah luas di depan tetapi sempit di bahagian dalamnya. Faraj bentuk penunggul mempunyai 3 takuk atau 3 pintu. Kerana ketika melayari hubungan seks bersama suami, 3 takuk tersebut akan mencengkam. Lelaki akan terasa nikmat apabila bersama dengan wanita yang memiliki faraj seumpama ini tetapi jarang ditemui. Ketiga, faraj bentuk tanduk. Faraj bentuk tanduk ialah sempit di bahagian depan dan di bahagian dalam. Wanita yang memiliki faraj bentuk tanduk amat sukar melahirkan anak. Wanita yang memiliki faraj bentuk tanduk juga kekuatan nafsu seksnya amat tinggi, malah terlalu sukar merasai kepuasan jika lelaki tidak setanding dengannya. Bagi saya, faraj bentuk tanduk lebih baik kerana kedua-dua bahagian sempit bahkan turut menjadi idaman setiap lelaki. Katanya apabila ditanya bentuk mana yang dianggap baik. Menurutnya, teori beliau berdasarkan kepada cita rasa setiap lelaki dan wanita perlu juga diambil kira supaya hubungan suami dan isteri boleh kekal lama. Sebagai contohnya ialah berhubung cita rasa lelaki terhadap wanita amat menggemari wanita yang berambut panjang berbelah, payudara besar dan pinggulnya berukuran mencecah 33 cm. Begitu halnya cita rasa wanita terhadap lelaki ialah menggemari lelaki berjambang lebat, bulu dada, mempunyai misai serta zakar yang besar. Sebaliknya, kebanyakan wanita tidak menggemari lelaki mempunyai zakar yang panjang kerana akan terasa sakit apabila melakukan hubungan seks. Selain itu, Encik Idris Shah juga dapat menjadikan wanita yang tidak elok atau cacat pada pandangan lelaki akan kelihatan cantik tidak sebagaimana yang asal. Sebagai contohnya, kalau hidung agak hodoh dan mata menjadi juling akan kelihatan sempurna dan elok dengan menggunakan bahan-bahan tradisional yang asli dan produk yang terbaik seperti produk untuk muka dan tubuh. Setakat ini, selain pesakit Melayu, khidmat merawat juga turut digemari oleh kaum Cina dan India yang bukan sahaja terdiri daripada penduduk tempatan semata-mata. Sebaliknya, ada yang datang dari Terengganu, Pulau Pinang, Kedah, Perak, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Sabah dan Sarawak, termasuk juga dari luar negara seperti Thailand, Brunei dan Singapura. Justru beliau berharap sekiranya terdapat pesakit yang mengalami permasalahan dalam hubungan cinta, nafsu seks termasuklah masalah fizikal lainnya, beliau bersedia memberikan bantuan. Katanya kalau jodoh itu di tangan Tuhan, kita boleh selamatkan jodoh itu supaya kekal lebih lama sehingga akhir hayat. Pokok pangkalnya ialah kita berikhtiar terlebih dahulu sebab ikhtiar itu adalah permohonan seorang hamba terhadap Tuhannya. Selebihnya terserahlah kepada Allah Subhanahu wa taala.